Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Wirda Diana binti Wan Ibrahim, merupakan guru cemerlang matematik di SMK Agama Keningau Sabah. Okey, untuk perkongsian malam ini, saya akan berkongsi berkaitan dengan maths item analysis ataupun analisis item khas untuk subjek matematik. Okey. Okay. Dan saya akan berkongsi berkaitan dengan apakah isu-isu yang timbul dan bagaimana isu ini diatasi dan juga signifikan inovasi ini dan dari aspek kecekapan inovasi dan juga bagaimana nak replicate keberkesanan dan juga potensi serta impak inovasi. Okey. Okey. Sebenarnya ia bermula dengan bagaimana saya sebagai guru subjek nak mengumpul data-data apabila berlakunya peperiksaan. Okey, setiap kali peperiksaan bagaimana saya nak mengumpulkan semua rekod-rekod markah bagi setiap item soalan. Dan isu ini juga timbul adalah bagaimana kita nak menganalisis tahap penguasaan murid bagi setiap item soalan mengikut topik. Okey, dan bagaimana kita nak interpret data itu. Okey, ini template yang saya bangunkan ini bersama dengan ahli panitia saya Cikgu Zulkifli untuk subjek matematik KSSM lah untuk yang tahap sekarang. Okey, dan disebabkan inilah sasaran dia adalah terhadap guru matematik dan juga seterusnya akan memberi impak kepada pengurusan panitia dan juga bidang. Okey, dan bermula daripada sinilah mencipta satu template analisis item. Okey, untuk mudah diakses, untuk mudah dianalisis oleh guru subjek. Okey. Kemudian sebenarnya tujuan dan pentingnya mengapa inovasi ini dicipta untuk meningkatkan kecekapan pengurusan data. Okey. Dan seterusnya kita dapat mengukur tahap penguasaan murid dan menjadi juga data rujukan guru sebagai penggubal soalan itu sendiri. Okey, dan seterusnya dia menjadikan data rujukan bagaimana saya sebagai guru subjek dan juga ketua panitia merancang intervensi untuk menjalankan step seterusnya iaitu pelaksanaan program. Dan inilah muka hadapan, maths item analysis kami panggil sebagai MIAM. Okey, pada awalnya muka hadapan dia adalah seperti MIA 1.0. Okey, hanyalah begitu saja, ada cara dan ada petunjuk manual penggunaan dan ada petunjuk yang menggunakan sistem traffic light. Kemudian pada MIA 2.0 tambah baik sedikit dengan menambah menu-menu. Okey, setiap menu itu telah di-link dengan setiap sheet yang terdiri daripada data-data murid, data murid, ada topik bagi kertas 1, topik kertas 2, analisis item kertas 1, analisis item kertas 2 dan boleh diakses mengikut kumpulan intervensi. Okey, untuk MIA 2.0 ini terdiri daripada contoh ini adalah kertas 1 ada senarai topik. Bagi kertas 1 dan juga kertas 2, kertas 2 kami letak dia sebagai apa topik-topik yang dikeluarkan semasa peperiksaan, jumlah markah dan juga arah soalan TP. Okey, dalam bentuk TP. Kemudian, dan ini adalah contoh template analisis item bagi kertas 1. Pada awalnya, dia hanyalah kita isi sahaja jawapan pelajar. Contohnya, matematik kertas 1 40 soalan objektif. Jadi just key in lah jawapan pelajar daripada 1 sampai 40 ABC, ABCD, ABCD. Dan ditambah baik dengan adanya sistem traffic light untuk kami tengok pelajar yang betul akan dapat warna hijau. Pelajar yang salah bagi soalan nombor 3 contohnya akan dapat warna merah. Okey, kemudian ada lagi analisis di bawah soalan yang betul salah. Okey, berapa dia punya berapa bilangan soalan yang betul, berapa bilangan soalan yang salah lah bagi setiap soalan itu. Berapa orang pelajar yang salah soalan nombor 1, berapa pelajar yang salah soalan nombor 2, berapa yang betul dan juga dia punya peratus. Betul dan juga peratus salah.
Okey, kemudian untuk analisis item yang kertas 2, okey, sebenarnya kami telah upgradekan dia dengan wujudnya menu-menu seperti nama guru mata pelajaran, lepas tu dia punya kumpulan intervensi dan juga nama kelas termasuklah grade. Contoh nanti saya tunjuk video dia. Okey, dan dia ada senarai topik-topik yang keluar dalam kelas 2 mengikut bahagian. Ada bahagian A apa topiknya, bahagian B, bahagian C. Dan untuk matematik KSSM, untuk bahagian C kita ada 2 soalan pilihan, iaitu soalan nombor 16 dan soalan nombor 17. Jadi di situ bila guru subjek key in markah, dia automatik akan memilih markah yang tertinggi untuk diletak di ruangan bahagian C. Jadi nanti akan ada juga markah ketua di sini, markah penuh, terus dia terus keluar. Termasuklah kumpulan intervensi, termasuklah guru subjek. Jadi di sini nanti guru subjek boleh jadi katakanlah klik nama Wirda, pada menu Wirda. So hanya kelas yang saya ajar sahaja akan keluar. Jadi saya sebagai guru subjek atau PP boleh tengok on the spot. Untuk pelajar saya, untuk pelajar kelas Wirda Diana, siapa pelajarnya, topik mana yang dia dah okey, topik mana yang belum okey. Kalau klik pada nama contoh Zulkifli akan keluar kelasnya. Untuk pelajar kelas saya dengan Rolita semula. Okey, untuk guru subjek. Kalau anda kata saya klik pada grade yang pelajar mana yang dapat A, jadi akan keluarlah terus shortlist pelajar yang dapat A sahaja pada peperiksaan tersebut. Termasuklah pelajar yang kita dah letak dia punya ETR dia akan nak capai berapa, terus kita boleh buat shortlist. Okey. Berbanding dengan yang asal dia lebih berbentuk statik. Tak ada menu yang dislicekan. Okey. Dan sebenarnya di bahagian bawah ni ada letak min bagi pencapaian setiap topik ni, saya tersilap crop. Okey, boleh lihatlah topik nombor 1 ni dia ada masalah. Yang mana min yang tak okey. So di situlah tindakan saya sebagai guru subjek ataupun okey, dan dalam Mia 2.0 juga boleh sebenarnya dia ikut flexibility keperluan masing-masing. Macam saya letak, saya boleh buat pula perbandingan. Okey, saya boleh buat lagi perbandingan untuk mengikut topik ataupun kumpulan imtiaz dan saya boleh ambil tindakan di kelas. Okey. Ini video dia. Boleh klik ke? Ada video dia. Klik video. Ada video dia. Oh, okey, video tu. Okey. So, dekat sinilah. Ni adalah senarai topik. Okey, bila pergi kepada menu. Okey. Dan kertas 1. Okey, dia begitu. Ni saya gabung untuk satu tingkatan. Jadi semua guru subjek yang mengajar tingkatan, yang mengajar SPM akan key in pada satu tempat. Tapi bila kita klik pada menu slice guru subjek begini, dia akan terus sort by guru subjek. Begitu, bukan kami buat asing-asing lah. Kami setempatkan benarnya. Ini di bawah tu yang biru tu adalah min untuk setiap topik. Okey, kalau saya klik kawan saya punya kelas dan saya boleh lihat hanya kelas dia sahajalah yang akan keluar analisis item tu. Okey. Dan dia ada sehingga kumpulan intervensi. Jadi macam sekolah saya namakan imtiaz 1 adalah pelajar pandai, sederhana, nama kumpulan intervensi lah. Kita boleh sortkan sendiri. Sebab isu yang timbul adalah bila kita key in analisis item yang statik yang sebelum ni kami buat, dia jadi masalah bila kita nak sort balik kumpulan mana, pelajar ini berada di kategori mana. Jadi untuk menyelesaikan isu itulah penyelesaian dia melalui kita slicekan dia setiap menu tu. Okey, dan last sekali adalah kumpulan intervensi. Okey, next. Okey, dan kami telah buat perkongsian di media sosial. Okey, dan semua orang boleh download secara percuma. Okey. Dari segi kos memang tak adalah sebab boleh download sahaja. Dan juga dari aspek perkongsian
template analisis item sebelum ni kami pernah share di peringkat daerah, dalam grup daerah. Di peringkat sekolah pun kami share semasa dialog prestasi, dan kesannya kami nampak terhadap bukan subjek matematik sahaja. Jadi bila diorang ambil template kami, di sini fizik pun dah start guna. Kimia dah start guna, matematik tambahan pun dah start guna. Okey, dan ilmu itu dikongsi lagi lah di peringkat sekolah. Dan juga kesan kepada kurikulum dan subjek saya sendiri, sebenarnya inovasi-inovasi yang terhasil itu kami bergerak dengan perkembangan analisis item tu. Jadi monitor perkembangan topik itu. Okey, dan juga dari segi respon dan juga permintaan, ramailah kawan-kawan yang minta untuk download, untuk share, dan daripada hasil temu bual bersama kawan-kawan pun di sinilah mereka berpendapat memudahkan, senang nak analisis, senang nak buat sort dan kita nak interpret data tu. Itu sahaja daripada saya, dan sebenarnya kesannya saya dapat lihat dari segi aspek pengurusan panitia saya sendiri dan juga sebagai guru subjek. Dan saya sendiri dan juga ahli panitia ni boleh memudahkanlah untuk dimonitor perkembangan dan menjadi data rujukan bagi guru subjek dan juga panitia. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Puan Wirda Diana Wan Ibrahim daripada SMK Agama Keningau. Yes, Jauh datang ya? Keningau, okey. Alhamdulillah, saya lihat sebenarnya Puan menggunakan Excel, iaitu offline offline untuk membuat analisis item, dan ini memang sangat berkait kepada persediaan jadual spesifikasi ujian. Dan PSU. Bila kita topik yang kita ajar, tadi ni tema apa yang tadi form 5. Form 5. Jadi dia topik di bawah matematik Form 5 semua cover, dan dilihat semua kalau boleh item tu keluar daripada semua topik lah. Tetap dengan mengikut dia punya wajaran 5, 3, 2 ke. Soalan. Okey. So di sini dari paparan warna trafik yang Puan buat, ada merah dan hijau. Okey. Merah bermaksud mungkin boleh tidak mencapai kepada markah kertas satu. Okay. Ini mungkin kalau paper 1 dia mudah. Sebab dia hanya salah ataupun benar. Salah, ya kan? Salah. Untuk paper 2 lah. Kalau ikut kat situ kita ada mungkin markah 1, 2, 3. Tadi Puan kata dia akan tick kepada markah yang tertinggi. Dan di bawah tu ada markah minima. Yang itu untuk bahagian C. Bila kita nak kira total mark untuk jumlah markah dia, sebab dia untuk markah matematik dia akan campur kertas 1, kertas 2. Kertas 2 tu dia akan total mark menjadi 100. Jadi untuk dapat total mark dia akan gabung markah bahagian A, B dan C. Jadi untuk bahagian C tu dia akan automatik keluar, dia akan pilih markah tertinggi lah untuk bahagian C. Tetapi untuk setiap warna itu kita akan setting dia. Sebab setiap markah dia tidak sama kan. Jadi dia akan ke arah hijau atau ke arah merah. Kita akan pilih dia punya range sudah bila kita setting dekat dia punya warna tu. Okey, itu daripada segi kumulatif markahnya lah. Okey. Sekarang saya lihat dari situ tujuan mungkin lah kalau saya silap betulkan. Daripada analisis item ni Puan nak tengok berapa soalan yang mungkin tidak boleh berjaya dijawab oleh murid. Itu akan dibuat intervensi. Topik mana yang bermasalah? Tajuk ikut topikal. Yes. Kan? Itu sebenarnya tujuan kepada penciptaan ini. Kita bukan nak tengok markah di situ. Markah tu hasil analisis keseluruhan. Betul. Tapi saya rasa the main objektif you bina this MIA ni adalah untuk melihat soalan-soalan yang mungkin yang memerlukan pengajaran kembali, intervensi bagi guru subjek. Okay? Sama ada secara ikut kelas, individual ataupun keseluruhan. Betul kan? Betul. So, ini satu usaha yang baguslah untuk memastikan sebenarnya isu juga di sekolah. Bila kita buat banyak soalan, kita hanya tengok kepada end result. Tetapi usaha kepada untuk melihat analisis item ni agak kurang. Kerana mungkin guru agak ambil masa lah nak buat analisis. Dengan adanya offline seperti ini sangat membantu, saya percaya. Very good, satu usaha yang bagus. Orang yang data driven saja yang sangat minat perkara ini. Sebab analisis item tu memang sangat perlu bahawa kita tahu. Betul. Kita capable tak nak mengajar tajuk tu secara berkesan dan efektif. Ada subjek yang dia guru matematik, tapi untuk item tu, untuk tajuk tu dia tak berapa expert. Dia kena belajar daripada guru-guru yang lain lah. Hasil daripada analisis ini, saya percaya dengan template yang Puan buat ni,
Ya, dia boleh membantu guru-guru menyediakan big data ya, Ya. untuk melihat kepada pencapaian apa intervensi yang mereka perlu lakukan. Okey, tadi soalan saya satu, bila puan share kepada yang lain ya, bagaimana cara penghantarannya? You buat satu Google Cloud ke apa? Ya. Dia punya sharing? Saya share dia dekat link bit.ly. Jadi dekat Bit.ly. situ pun saya boleh trace lah berapa orang yang dah buka. Okey. Jadi di situ memang dia free je download. Okey, bagus. So boleh dapatlah feedback kepada Ya. penggunaan mereka ya. Nanti bolehlah share bagi saya juga, saya nak tengok. Sebab saya memang suka data driven dari penciptaan ini. Okey, Tahniah, ya bagus. PPD tahu tak ibu buat ni? Memang kami kalau tu memang kami share je. PPD Keningau tahu? PPD Keningau memang tahu. Kalau kami PPD lain pun. Okay, very good. Sebab saya pernah buat berkongsi dengan Lahad Datu, ya, mereka memang sangat perlukan. Okay, baik. So ini juga adalah antara elemen yang boleh bersama-sama dengan SIC Plus untuk penerapan PPD Keningau. Okay, mungkin ada sikit pandangan daripada Bang Rin. Tak ada, okay, baik. Thank you so much. Okey, terima kasih.